Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello crypto being. So hari ni kita nak sambung perbincangan kita tentang The Great Reset Part 2. Jom kita tengok. So hari tu kita dah tengok World Economic Forum punya website ni, and dalam tajuk Financial and Monetary System, dia punya global issue, dan kat situ pula kita jumpa salah satu dia punya sub item iaitu blockchain. So macam mana blockchain ni pula boleh jadi salah satu komponen untuk menyelesaikan global issue dari segi financial and monetary system. So kat sini dia bagi dalam 1, 2, 3, 7 item ni lah. So hari ni kita nak kupaskan satu-satu secara surface. Okay, so kat sini kita boleh tengok kita ada blockchain policy, regulation and law, blockchain and leveraging data, blockchain and cryptocurrency, climate impact, smart contracts and automation, blockchain and digital identity, decentralized governance and new models, tokenization and digital assets, blockchain security and interoperability. So kita pergi dekat blockchain policy, regulation and law. Okay, so dia cakap kat sini disebabkan decentralized ni punya nature of blockchain technology can easily come into conflict. So, kenapa dia cakap macam ni? Kan, sebab blockchain ni dia satu structure database yang berorientasikan distributed ledger. So di mana blockchain ni dia database je sebenarnya, tapi masalah dengan blockchain ni database dia tak boleh diubah, tak boleh diedit, tak boleh di suka lah kau nak buat apa-apa manipulation dekat database terhadap data tu. Once kau deploy je the blockchain, and then the blockchain is there already. So kalau tiba-tiba macam nak buat pembaharuan ke upgrade ke, so agak susah. And so kau kena buat pula V2. So kat situ dia akan meninggalkan data footprint yang besar lah. Itu masalah dengan blockchain. And then pula dia ni decentralized. Beza antara centralized dengan decentralized ni, kita tengok financial system kita yang sekarang. Okay, misalnya saya nak hantar RM10 kepada kawan saya melalui perbankan atau tak kisahlah apa-apa. So saya nak hantar duit dekat si Polan ni dalam bentuk RM10. So orang yang validatekan saya punya transaction tu adalah bank. Okey, so tak kisahlah saya pakai Maybank ke, saya pakai apa-apa ke, kan. So sistem tu adalah centralized. So yang memvalidatekan RM10 saya tu disah laku dipergunakan oleh pihak CB adalah bank. Berlainan dengan decentralized punya cerita. Decentralized ni yang memvalidatekan saya punya transaction tu adalah miner. Kalau dalam BTC ni dia panggil miner, pelombong Bitcoin, kan. So diorang tu kerja dia macam bank lah sebenarnya, kan. So bila orang hantar saya hantar BTC dekat pihak yang lain, yang validate dia bukanlah bank tapi adalah miner, dan bila diorang validate je transaction tu, diorang dapatlah upah. So senang cerita, diorang nak buat miner ni, kan, kenapa diorang pilih untuk menjadi pelombong Bitcoin ni, sebab nak cepat kaya lah cerita dia. Okey, tapi kena ingat dalam blockchain, kan, tak semestinya kau kena pakai miner sahaja untuk memvalidatekan transaction. Dia ada banyak lagi consensus algorithm yang lain lah. Itu kita akan cover dalam professional diploma, kan. So dia ada POW, dia ada proof of stake, proof of history. Itu dia panggil consensus algorithm. Sebab itulah dia nak meregularisasikan blockchain punya polisi ni. So since daripada 2017 pun dia tulis kat sini, kan, sampai sekarang memang sebab itulah blockchain dan cryptocurrency ni masih lagi dalam grey area, tapi dia termaktub dalam Davos agenda ni. Maknanya blockchain ni boleh jadi salah satu penyelesaian kepada global issue dari segi financial and monetary system. Blockchain and leveraging data. Data is lifeblood of fourth. Ni berkaitan pula the fourth industrial revolution and Industrial Revolution. So saya tak pernah tengok lagi yang fourth Industrial Revolution. Itu saya tengok yang the third Industrial Revolution je. Okey, so ni dia berkaitan dengan data lah. Maknanya dengan menggunakan teknologi blockchain ni, dia boleh menyelesaikan masalah leveraging data ataupun big data. Blockchain and cryptocurrency, climate impact. Ni masalah for miner lah, kan. Bila miner ni masalah bila kau buat mining pelombongan Bitcoin ni, kan, bila mesin tu dia menyelesaikan masalah matematik lah. Dia ada hash dia ada limit-limit dia. So dia kerja dia berpusing je. Dia kerja dia proses je information untuk menyelesaikan masalah matematik dalam dia punya algoritma tu. So mesin ni akan menghasilkan karbon dioksida. Itu yang dia ada kena mengena dengan climate impact ni. Okay, and then kita go next, the smart contracts and automation. Okay,
apa yang smart contract dengan automation ni boleh selesaikan. Okay. Contoh korang pergi bank, korang buat loan ataupun korang beli rumah, urusan secara rasmi yang menggunakan agreement mesti kena stamping dan perlukan signature korang. So smart contract dengan automation ni sebenarnya dia teknologi yang dia agreement juga tapi dalam bentuk automate. Dia smart contract. Dia panggil kalau ni kontrak pintar. Dia buat dalam smart contract lah. Smart contract ni boleh diimplementasi dalam blockchain ni yang dikeluarkan oleh Ethereum punya blockchain. Kalau korang nak tahu, dalam smart contract ni macam-macam lah korang boleh buat. Maknanya korang boleh bayangkan besok kalau di masa hadapan ke apa ke, kalau korang nak beli rumah, semuanya online saja. Semuanya melalui smart contract saja. Dah tak perlulah korang nak pergi sign SNP, lepas tu pergi stamping kan. Benda-benda ni leceh. So inilah apa yang dibawa oleh blockchain. Tapi dari segi smart contract and automation. Blockchain and digital identity. Okay. Dia tulis kat sini, about 1 billion people around the world remain without official proof of identity. Maknanya kat dunia ni dekat 1 bilion kan jumlah manusia yang tak ada identiti. Senang cerita, kalau kita kat Malaysia ni tak ada IC. So ni dapat diselesaikan oleh blockchain and digital identity. Sebab apa? Blockchain ni kan macam saya cakap tadi, kau punya identity tu once je kau dah deploy kan, nama saya contoh, nama saya ABCD ni nombor IC saya, lepas tu dah tak boleh ubah. Tapi ini akan dapat menyelesaikan daripada segi contoh lah kan, macam kalau kau masuk deep web, kau boleh buat apa, pasport palsu kan, identity palsu. So dia habis lah, dia cantas habis lah. Teknologi ni akan cantas benda-benda yang macam ni. Decentralized Governance and New Model. Okay, ni term dia yang kita guna adalah DAO. Decentralized Automation Organization. Maknanya bukan ada satu organisasi, tapi macam mana kau nak menggunakan blockchain ni untuk automatekan kau punya operasi organisasi tu. So dia berkaitan, dia banyak kaitan dia dengan smart contract lah, apa benda semua. Tapi dia punya base dia, data structure dia adalah blockchain. Sekali lagi saya nak ingatkan, pada 7 hari bulan ni kita ada webinar Crypto for All yang akan diadakan pada pukul 10 pagi. Apa yang best je tentang webinar ni, korang tak payah bayar apa-apa, free je. Tak ada benda yang lagi murah daripada free. And then korang boleh berpeluang memenangi cabutan bertuah dalam bentuk BTC dan Ethereum. Ataupun korang dah ada basic tentang cryptocurrency knowledge, and then korang nak memantapkan lagi korang punya ilmu, korang boleh enroll dengan kita orang punya Professional Diploma in Cryptocurrency and Digital Assets Management. Yang bestnya, kita orang punya Professional Diploma ini berkolaborasi dengan UTM Space dan juga diiktiraf oleh London Examination Board. So kalau korang nak enroll, korang kena layari edu.kodam.my. Tokenization and Digital Asset. Okay, digital currency, ini macam biasalah kan, tokenization. So apa beza tokenization dengan cryptocurrency? Ada juga beza dia. Token ni selalunya dia pakai smart contract lah kan. Kalau cryptocurrency dia menggunakan blockchain atau layer 1. Selalu tokenization ni layer 2. Tapi ada juga blockchain yang layer 2 kepada layer 1. Dia banyak benda ni, macam saya cakap, kompleks. Okay. And digital asset. Okay, mungkin digital asset ni macam sekarang ni, bila sebut je pasal blockchain, orang dah familiar dengan blockchain. Sebenarnya di masa depan, contohlah katalah korang ada company. Okay, korang ada company dan company korang ada website, korang ada apps, korang ada anything, benda yang berharga kan, tapi dalam bentuk digital. So macam mana korang nak valuekan benda tu? Macam mana value tu menjadi worth? Macam sekarang kita just boleh tengok lah Alexa ke apa benda ke kan, ada worth this website sebab apa, traffic dia apa semua kan. Tapi kalau dengan digital asset and tokenization ni, dia boleh merepresentkan korang punya valuation of digital asset korang. Contoh kalau korang dah buat app, contohlah korang adalah orang yang buat app untuk Grab, untuk Panda ke kan, tu app tu dah beroperasi selama berapa, 2 tahun 3 tahun. So nak value kan dia tu, menggunakan tokenization lah. Tapi kau kena alih dulu dia punya database ke, dia pergi punya blockchain. So benda ni kompleks lah. Okay, blockchain security and interoperability. Apa maksud dia blockchain security and interoperability ni? Maknanya blockchain ni dia tak adalah masalah. Dia sebenarnya bila blockchain A dan blockchain B kan, kadang-kadang untuk menyelesaikan blockchain A ni punya isu, keluarlah
blockchain B. Lepas tu untuk menyelesaikan isu tentang blockchain A dengan blockchain B ni punya masalah, keluarlah blockchain C. Apa yang jadi dalam cryptocurrency punya space sekarang lah kan. Sebab tu dia ada keluar Ethereum killer lah kan, Bitcoin killer lah kan. Tapi blockchain ni dia nak buat open source tapi dalam close juga kan. Macam mana nak buat dalam keadaan open source tapi security tinggi. Dia datang macam blockchain ni, kalau nak integrate dengan blockchain ni, itu yang dia panggil interoperability tu. Kalau tak dia jadi clash. So apa yang saya nak conclusionkan kat sini kan, conclusion saya lah kan tentang the Great Reset ni, bukanlah untuk bagi kita anxiety ke, paranoid ke, bakal berlaku perubahan. Memang benda akan bakal berlaku perubahan sebab because of sistem yang kita ada sekarang banyak sangat dia punya flaw, ataupun dia telah sampai tahap matang dia untuk berubah lah kan. So saya cerita ni pun daripada segi spek yang kecil je kan, daripada segi blockchain ni saja. And then kepada yang dah tahu, yang dah familiar dengan blockchain punya teknologi, cryptocurrency kan, saya ucapkan tahniah. Kepada yang belum, anda kena ambil tahu benda ni. Bukannya untuk generasi kita atau generasi ni, mungkin generasi next, generasi anak anda kan. Kalau anda dah familiar dengan benda-benda seperti blockchain ni, apa semua, scalability, smart contract, decentralized governance ni kan, so benda ni agak mudah untuk next generation untuk refer dengan kita. Okay, so saya concludekan balik, saya summarizekan balik blockchain policy, regulation and law, dan benda ni pun masih lagi ongoing. Okay, blockchain and leveraging data ni masih lagi ongoing. Smart contract ni, smart contract and automation, blockchain and digital identity, memang benda ni masih lagi undergoing, masih lagi infant, ada yang dalam R&D lagi. So kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi kan apa yang saya bincangkan kat sini, anda boleh layar World Economic Forum ni. Okay, kat sini dia adalah publication untuk support diorang punya usaha-usaha ni. So di sebalik The Great Reset ni, mungkin akan ada peluang-peluang antara paradigm shift daripada sistem yang ada sekarang ke Davos Agenda 2030 ni. Mungkin kita akan lebih nampak peluang apa yang kita ambil, kita boleh leverage kan. Okay, itu saja daripada saya. Okay, untuk The Great Reset Part 2 ni. So kalau ada apa-apa cadangan atau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang nak dibincangkan, atau sama ada anda setuju dengan presentation saya atau tak setuju, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Alright, so jangan lupa like, subscribe and share kepada kawan-kawan korang video ni, dan follow kita punya Facebook, IG dan TikTok. Sekian saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.